وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ عبد الصمد القلماني وإمام الغزالي لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa'lam annal jaha khutur ruhi talibati lil isti'ala'i war rububiyyati izir ruhu min alimi amrillahi ta'ala wa hiya tatlubur rububiyyah wal uluwa wal isti'la'a linnasi wa yuhibbul kamala wa yatlubuhu lizalika la tara ahadan yanfakku min hadhil irada. Artinya ketahui olehmu bahwasanya kemegahan itu makanan bagi ruh yang menuntut ia bagi ketinggian dan ketuhanan. Kerana ruh itu daripada alam amrullah, yakni alam malakut. Dan dengan sebab inilah maka ruh manusia itu menuntut ia akan rububiyah, yakni ketuhanan, dan menuntut ia akan ketinggian, dan menuntut ia penguasaan bagi manusia, dan kasih ia akan sifat kesempurnaan, dan menuntut ia akan dia. Dan dari kerana yang demikian itulah tiada engkau lihat akan seseorang yang terlepas daripada berkehendak kepada kemuliaan dan juga kemegahan. Jadi tuan sekalian, kita sambung lagi antara sifat yang kata mazmumah, sifat muhlikat, sifat yang membinasakan diri kita, iaitu hubbul jah, kasih kepada kemegahan. Dia nak dia pemegah. Kalau Allah Ta'ala bagi dia megah, itu tak apa. Tapi kalau dia sendiri yang nak kemegahan, cari kemegahan, tuntut kemegahan, itu tercela oleh syarak. Dia daripada sifat ataupun keinginan megah tu dia main macam-macam. Angkat diri, rendah orang lain, serang orang lain, macam-macam dia mainkan. Mana sifat-sifat yang mengarut. Jadi orang yang salib, yang betul-betul mencari kemenangan akhirat, dia hendaklah, makna kata jauhi apa dikatakan hubbul jah ni. Imam Ghazali dengan rahmat Allah, Allah buka hijab kat dia, nampak terang mata hatinya akan kebinasaan sifat yang dikata hubbul jah, cinta akan kepada kemegahan ni. Dia tulis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin untuk panduan kita bersama, insya-Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam, ketahui olehmu, annal jaha,
Sesungguhnya jah ni, inginkan kemegahan tu, qutur ruhi talibati. Dia merupakan khut. Khut ni makanan. Makanan ruh. Qutur ruh. Makanan ruh. At-talibati, yang dituntut, yang dicari. Asalnya memang ruh kita ni dijadikan oleh Allah di alam ruh, alam yang tinggi. Sebab tu dia nak jadi orang tinggi, menuntut ketinggian. Dalam diri kita ni, kita ada ruh dan ada jasad. Jasad ni bangsa dunia. Makanan dia nasi, ikan, daging, itu makanan. Jadi makna kata, jasad kita bangsa dunia, makanan dia bangsa dunia. Makanan dia dunia lah. Sama ada dia tumbuh-tumbuhan ataupun ternakan, semua hidup di dunia. Tapi dalam badan kita ni bukan ada jasad saja, dia ada roh. Roh makanan dia ketinggian, dia memang nak tinggi. Keinginan nak tinggi ni kena urus bagi elok. Tinggi di sisi Allah, Allah pandang kita tinggi. Macam mana Allah pandang kita tinggi? Lagi tinggi kehambaan kita kepada Allah, lagi tinggi derajat kita kepada Allah. Di mana difirman oleh Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling tinggi derajatnya, mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa di sisi kamu. Lagi tinggi ketakwaan kita, lagi tinggilah derajat kita di sisi Allah. Kita memang nak tinggi. Nak tinggi tu memang dah kita punya naluri. Tapi kena urus bagi elok. Tinggi di sisi Allah, bukan tinggi di sisi makhluk. Tinggi-tinggi juga. Lagi kita merendah diri kepada Allah, lagi tinggi derajat kita. Rendah diri, tunduk, patuh. Semayang, apa makna kata perbuatan semayang yang paling mulia, yang paling tinggi derajat di sisi Allah? Sujud. Sujud tu pahala paling besar dalam semayang, sujud. Ketika kita sujud tu, pasal apa? Sujud tu merupakan amalan merendah diri yang setinggi-tingginya. Dan letak muka kita yang mulia ni di atas lantai yang kita pijak. Orang ni pijak, orang ni pijak, tempat paling rendah. Tempat paling rendah, tempat pijak, kita letak muka kita di tempat yang paling rendah. Masa itulah kita menjadi hamba Allah yang paling mulia. Lagi hina kita di sisi Allah, lagi tinggi mulia kita. Kemuliaan seorang tu sejauh mana dia menghinakan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak sebutnya, nakkan ketinggian tu tak boleh buang daripada diri kita. Semua orang nak macam tu. Pergi sekolah, bila mengaji, nak nombor berapa? Nombor 1 lah. Bila cikgu puji je, cik, kembang dada. Memang macam tu lah panggil kita. Cuma bagaimana kita nak urus keinginan kita tu. Kita urus macam mana? Mulia di sisi Allah Ta'ala, bukan mulia di sisi makhluk, hingga membawa kita hina di sisi Allah Ta'ala. Tak mahu. Kita nak mulia di sisi Allah. Bila Allah muliakan kita, manusia pun akan muliakan kita. Satu hadis tu tuan panjang, saya tak ingat. Tapi matan dia, tapi dia punya makna saya ingat. Iza ahabba abdan da'a Jibril. Bila Allah Ta'ala kasihkan seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Kita buat ibadat, melakukan ibadat, buat macam-macam untuk mencari kasih sayang Allah, menuntut redha Allah, menuntut kasih sayang Allah. Bila Allah sayang kita tuan-tuan, Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, aku kasihkan si fulan ni, kamu kena kasih kat dia. Jibril pun kasih kat kita. Kemudian Jibril panggil semua penghuni langit. Wahai seluruh malaikat penghuni langit, Allah kasih kepada si fulan, kamu kena kasih kat dia.
Maka seluruh penghuni langit kasih kat kita. Kemuncaknya tuan-tuan, kasih langit turun ke bumi. Macam hujan lebat turun ke bumi. Semua pakat kena ayat hujan. Bila kasih bumi turun, kasih langit turun ke bumi, habis penduduk bumi kasih kat kita. Kita cari redha Allah, cari kasih Allah. Bukan setakat Allah kasih kita, kesudahannya penduduk bumi pun suka kat kita. Kalau kita dengar cerita-cerita kan, karamah para wali Allah, mereka tu kuat ibadat. Ada seorang tok guru tu, dia kata kat anak murid dia, anak murid tak ikut, tok guru pergi mana tak nak ikut. Tok guru kata, boleh ikut tapi jangan parti belakang. Ikut parti depan, jangan parti belakang. Satu tu anak murid nakal, bukan semua ada kan. Kata apa tok guru tak bagi parti belakang? Ikut-ikut belakang tok guru, sekali dia parti belakang. Dia tengok tuan-tuan, rimau pun ada, gajah pun ada, ulat pun ada, ikut tok guru. Maknanya kemuncaknya tuan-tuan, bila manusia, bila kasih langit turun ke bumi, bukan setakat makna kata manusia ni saja yang kasih pada orang tu, hingga binatang-binatang pun ikut belakang ni. Cerita lama-lama lah, orang percaya tak percaya tak tahu lah. Cerita ni betul pun jadi, tak betul pun jadi. Tapi banyak kali dah dengar. Ada di antara wali-wali Allah, ulama hebat-hebat, bila dia berjalan, binatang-binatang buas boleh ikut belakang dia. Binatang buas pun sayang kat dia. Cerita macam tu. Jadi kita ni tuan-tuan, cari kasih Allah, bukan cari kasih manusia. Buat apa kita manusia sayang kita, sedangkan Allah murka kita. Kadang-kadang nak cari redha manusia, terpaksa makna kata kita mendapat kemurkaan Allah. Itu kan jalan dia. Jadi nakkan kemuliaan itu tak ada masalah. Tapi kemuliaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak macam tu. Jadi kata musannif rahimahullah taala, ketahui olehmu, kata wa'lam, ketahui olehmu annal jaha, sesungguhnya jah tu, kasihkan kepada jah tu, kasihkan kemuliaan ketinggian itu, qutur ruhi, merupakan makanan ruh, at-talibati, yang dituntut, lil isti'la'i, ketinggian, war rububiyati, iaitu ketuhanan. Ketuhanan tinggi, kemuliaan. Allah bersifat dengan kemuliaan, ketinggian. Orang nak akan mulia, nak akan ketinggian, itu merupakan makanan rohani, makanan ruh. Maknanya nak katanya, manusia semua panggil begitu. Siapa-siapa pun nak kemuliaan. Cuma bagaimana dia mengurus untuk mendapat kemuliaan. Kemuliaan yang bentuk macam mana? Kemuliaan yang Allah redha atau kemuliaan yang Allah tak redha? Kita nak kemuliaan yang Allah redha. Buat apa manusia redha kita? Dan sedangkan kita buat benda yang tak sepatutnya kita buat. Umpamanya contoh dalam sistem demokrasi. Demokrasi ni, bila rakyat undi kita, kita menang. Jadi kita buat apa yang rakyat nak. Kalau rakyat negara tu kaki minum arak, kalau saya menang pilihan raya, saya akan halalkan arak. Orang puji kita ada, orang sokong kita ada, sokong. Tapi Allah murka. Bukan payah tuan-tuan, kawasan tu kaki dada. Tuan-tuan, kalau saya menang pilihan raya, saya arahkan dada. Menang tu Kalau tempat kaki judi, kalau saya menang, saya akan halalkan judi. Habis lah. Bukan cara tu. Kita berjuang nak cari keredaan Allah, nak daulatkan hukum hakam Allah. Orang setuju ke tak setuju tu satu lain. Yang kita cari ketinggian di sisi Allah, bukan ketinggian di sisi makhluk. Itu dia. Pasal apa? Yang kata ruh kita ni tuan-tuan sekalian, makna kata makanan dia tu ketinggian dan kemuliaan. Izir ruhu, kerana ruh tu min alimi amrillah ta'ala, dia dijadikan daripada alam pemerintah Tuhan,
yakni alam malakut, alam malaikat. Ruh kita bukan dibina di sini, bukan dicipta di sini. Allah cipta ruh di alam ruh. Kalau tuan-tuan baca balik dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bila nak menjadikan ruh ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan akal. Dia ruh, akal, nafsu, hati. Nama ada 4, tapi hakikat dia satu. Latifah Rabbaniyah, jisim yang halus yang ada dalam diri kita tuan-tuan. Dia ni dijadikan oleh Allah di alam ruh. Bila mak kita berkahwin dengan pak kita, berlaku persetubuhan, maka mani mak dengan pak kita tu bercantum. 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging, 40 hari lagi jadi janin, 120 hari. Nabi kata bila cukup 120 hari, malaikat mai tiup roh tu, pindahkan roh tu daripada alam roh masuk alam arham, alam rahim ibu. Janin pun mula bergerak. Sebelum tu tak bergerak, lepas tu dia mula bergerak. Cukup tempoh dan masanya 9 bulan, 10 hari dan sebagainya, mak kita lahirkan kita. Kita pun berpindahlah daripada alam arham, alam rahim ibu ke alam ajsam, alam sekarang ni. Ni nama alam ajsam, alam berjisim, alam dunia. Duduklah sini tuan-tuan, ada 40 tahun, 50 tahun, 20 tahun, tak kira lah, ikut umur yang Allah tentukan. Lepas tu kita mati. Bila kita mati tuan-tuan, roh keluar pada tubuh badan, dia pindah di alam barzakh, alam kubur. Bila berlaku kiamat tuan-tuan, roh ni pindah pula pergi pada alam bakhor, alam akhirat. Dia mengalami 5 alam juga. Alam roh, alam arham, sekarang ni alam ajsam. 2 dah pergi, ni nombor 3, alam nombor 3 ni kita berada ni. 2 alam lagi tunggu kita. Alam kubur, alam akhirat. 5 alam ni tuan-tuan, di dunia ni tempat beribadat. Mencari bekal, nak pergi ke masuk kubur, nak pergi ke akhirat. Di sini tempat bekal, tempat ibadat. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala nak jadikan roh, Allah jadikan akal dulu. Allah panggil akal, menghadap engkau akal, akal menghadap. Allah tanya, siapa hang tanpa aku? Akal kata, kaulah Tuhanku, akulah hambamu. Jadi orang yang berakal, dia dengan Tuhan, dia tunduk, patuh, hormat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jadikan nafsu, menghadap engkau nafsu. Nafsu menghadap. Allah tanya, siapa engkau, siapa aku? Nafsu kata, hang-hang, aku. Oh, sudah. Allah rejam nafsu dalam neraka panas. Bila Allah angkat naik tuan-tuan sekalian, Allah tanya, siapa hang, siapa aku? Nafsu kata, hang-hang, aku. Maka nafsu direjam pula dalam neraka sejuk. Allah angkat naik lagi. Allah tanya, siapa hang, siapa aku? Nafsu kata, hang-hang, aku. Oh, ni hang aku pula dah. Allah rejam nafsu ni dalam neraka jom, neraka lapak. Masuk neraka jom, Allah angkat mai, tanya, siapa hang, siapa aku? Nafsu kata, engkau lah Tuhanku, akulah hambamu. Rupanya nafsu ni tuan-tuan, nak ajak dia dengan lapak lah. Lepas tu Imam Ghazali kata, nafsu ni ibarat binatang. Binatang kita belah, pengalaman saya lah, belah kambing, belah lembu, belah ayam. Binatang ni, bila dia lapar, dia jinak dengan tuan dia. Tapi bila dia kenyang, dia liak. Hal tu saya belah ayam 1000 ekor. Selalu duk bagi makan pagi-pagi lepas subuh. Baca kitab Imam Ghazali ni, betul ke binatang ni jinak dengan tuan dia bila lapar? Dia tak bagi makan sehari tuan.
Lepas asap baru saya happy. Dia dengar motosikal saya macam nak pecah ban. Pumpah. Saya masuk ban tu ada perkelitin kaki saya. Nak berjalan pun tak boleh. Nak hurut boleh, nak luku boleh. Boleh lah nak buat kat ayam tu buat macam mana pun tak apa. Dia tak lari lah. Pasal apa? Pasal dia dapat. Saya bagi makan 2 guni. Dedak. Temolok tu dia punya besar. Dia kenyang-kenyang tuan-tuan, dia piloi. Tak peduli kat saya. Saya panggil, woi, main ni. Porah. Dia kata porah kat saya pula. Sebab itu tuan-tuan nak jinakkan nafsu ni dengan berlapar. Lepas tu tuan-tuan tengok bulan Ramadan, orang lapar siang hari, malam-malam penuh masjid ni. Pasal apa? Pasal dia lapar. Lepas Ramadan dia kenyang, dia lari nak merah. Tunggu lapar pula tahun depan. Itu makna kata kaedahnya. Nak habaknya, bila dah macam tu Allah cantumkan akal, nafsu dengan ruh. Itulah yang dimasukkan dalam tubuh badan kita ni, ada unsur-unsur langit. Sebab itu tuan-tuan sekalian, makna kata dalam kita, kehidupan kita ni, kita bukan jasad saja, kita ada ruh. Sebab itu tuan-tuan, makanan bukan setakat makanan badan, kita juga memerlukan makanan kerohanian. Kalau kita kata tuan-tuan sekalian, makanan jasad bangsa bumi, makanan rohani bangsa langit. Zikrullah, Quran, solat, semua ni bangsa langit. Istighfar, selawat, semua yang bangsa langit. Pasal apa dia makan makanan bangsa langit? Sebab dia datang daripada langit. Jadi janganlah kita duk layan jasad kita saja, sedangkan kita biar rohani kita kelaparan. Itu cerita dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa hiya tatlubur rububiyah. Dan dia ni yang dikatakan, makna kata roh kita ni menuntut akan ketuhanan. Dia nak jadi macam Tuhan. Bukan dia jadi Tuhan, nak tinggi, nak mulia, nak agung, nak hebat. Macam kita kata hebat, sifat hebat. Bodoh tu sifat rendah. Hebat tu, pandai tu sifat ketuhanan. Allah Ta'ala tu berilmu, kita ni jahil. Tapi bila sebut kita ni berilmu, semua syok. Dia tu pandai. Padahal kita bodoh. Orang main sampai kat kita kata, dia tu kata orang pandai, kita senyum. Padahal kita bodoh. Sebut benda-benda yang hebat-hebat, kita rasa seronok. Itu sifat kita jenis macam tu. Tu dia katakan menuntut kita akan rububiyah wal uluwa. Apa dia? Ketinggian. Wal isti'la'i wal isti'la'a linnasi. Mempunyai ketinggian penguasaan terhadap manusia. Kita mahu kita kontrol manusia. Kita mahu manusia dengar cakap kita. Kita mahu manusia hormati kita. Kita mahu manusia sanjung kita. Memang itu tuntutan rohani, roh. Itu memang dah perangai kita begitu. Tu saya kata, apa yang pentingnya bagaimana kita mengurus ketinggian yang dipuji di sisi syarak oleh Allah Ta'ala. Bukan ketinggian yang membawa kita makna dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuhibbul kamala wa yatlubuhu. Dan makna kata roh ni makna kasih kepada kesempurnaan. Memang jiwa kita jenis macam tu, nak yang sempurna, nak yang elok, nak yang hebat. Dia memang dah hati jadi macam tu. Wa yatlubuhu, dan kita menuntut ke arah itu, ke arah kemuliaan, ketinggian dan sebagainya. Walizalika, kerana demikian itulah, la taro ahadan, tidak engkau lihat akan seseorang,
yang fakku min hadhil iradat, yang tidak makna kata berkehendak akan perkara ni. Kita tengok siapa-siapa pun dia memang jenis macam tu. Dia nak ketinggian, dia nak kemuliaan, dia nak kehebatan, semua dia nak. Cuma itulah mana kata ulama-ulama kita mengarang kitab, tulis bagaimana cara kita mengendalikan rohani kita ni supaya ketinggian yang kita cari itu tinggi di sisi Allah. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a, kata Allah Ta'ala Quran. Siapa nak kemuliaan, kemuliaan itu daripada Allah seluruhnya. Kita nak kemuliaan di sisi Allah. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma nabtaghi al-izza bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Ini ucapan Sayyidina Umar, tuan-tuan, di Palestin. Ketika tentera Islam berjaya membebaskan Palestin, Baitul Maqdis, daripada tentera-tentera Rom. Umar pergi ke Rom, pergi ke Palestin, masuk kepada Masjid Al-Aqsa, memberi ucapan. Antara ucapan dia peringatkan umat Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu kaum yang diberi kemuliaan oleh Allah kerana Islam. Memang orang Islam nak mulia. Takkan kita tuntut hina. Kita nak mulia, nak agung, nak hebat. Tapi kehebatan yang kita cari itu dengan cara Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni satu kaum yang diberi kemuliaan oleh Allah kerana Islam. Fa mahma naqtaril izza bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kalau kita cuba cari kemuliaan bukan dengan cara Islam, cara yang dihina oleh Allah lain daripada Islam, azallanallah, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama tuan-tuan kita buat macam-macam polisi untuk dapat kemuliaan. Dr. Mahathir selalu kata kita nak jadi bangsa yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Selalu kata begitu. Kita nak jadi bangsa mulia, tapi kita tolak Islam. Sampai bila kita tak akan dapat kemuliaan itu? Karena kemuliaan kita semata-mata dengan Islam. Ini yang Allah peringatkan. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Siapa nak kemuliaan, ingat kemuliaan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kena ikut macam yang Allah nak. Tak salah kita nak mulia. Takkan kita jadi umat yang hina. Tapi kemuliaan mengikut kehendak-kehendak, cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Gitu cara dia. Artinya kata musannif rahimahullah taala, ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu makanan bagi ruh. Memang makanan dia. Macam mana kita dengan makanan? Kita nak kan? Kita perlukan makanan. Ruh dia nak mulia. Dia nak kemuliaan. Nak hebat. Itu dia. Kita pun patut kita nak hebat. Nak jadi kuasa ekonomi. Saya tengok orang Islam ni tuan-tuan, yang hebatnya roti canai. Masa saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, yang buat roti canai mamak. Mamak buat roti canai. Tapi lah ni tuan-tuan, orang Melayu buat roti canai kalah mamak. Roti canai Melayu ni boleh makan gitu saja, tak payah kuah. Dia bubuh macam-macam, dia bubuh susu lah, dia bubuh telur lah, macam-macam dia bubuh. Lebih sedap dia rasa daripada roti canai mamak. Tapi yang lain kalah. Dia benar roti canai. Mari kita semangat sikit. Kan? Bersemangat sikit. Kita boleh buat tuan-tuan, tak ada masalah. Hang nak buat apa? Buat produk-produk orang Islam. Lari di hujung jari ya tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa hujung jari ya? Tuan-tuan boleh buka internet. Apa tuan-tuan nak buat semua ada cara. Kek kah? Produk-produk ni kah? Apa tuan-tuan nak buat semua ada cara dalam internet.
Tuan-tuan beli usaha, cari model sikit. Beli mesin, beli apa. Lepas tu tuan-tuan pergi kursus. Marzi bersedia untuk bantu tuan-tuan menjayakan usaha tuan-tuan. Kemudian kita pula, makna kata orang Islam ni beli produk orang kita Islam. Lama ada tak cakap produk Islam ni apa nama? Buy Muslim First, BMF. Mai ni semangat kita nak mulia. Sampai bila kita nak makan makanan haram yang dibuat oleh orang kafir? Sampai bila? Kita nak mulia ekonomi kita. Bila kita beli tuan-tuan makanan orang Islam, cara tak langsung tuan-tuan sekalian, kita telah membantu ekonomi orang kita Islam. Orang kita Islam buka kelang, buka perniagaan, dia untung, dia bayar zakat. Kita pergi kutip derma, nak buat tafiz, buat pondok, dia sokong, dia bagi tak banyak sikit. Jadi ekonomi kita beredar di kalangan orang Islam. Orang Islam jadi orang bangsa yang mulia dan hebat di bidang ekonomi. Jadi kita ada tuan-tuan, kita ada kuasa pembeli. Di kalangan kita, kita ada kuasa pembeli. Tak salah kita nak hebat, nak mulia, nak agung, tak salah. Asalkan berpandukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu makanan bagi roh. Memang roh makan yang tu, diteringin, dia suka kemuliaan. Yang menuntut ia bagi ketinggian dan ketuhanan. Ketuhanan ni ketinggian. Dia nak duduk di atas. Itu memang cita-cita siapa pun. Jangan tak ada cita-cita. Kita pergi tuan-tuan kerja kedai makan. Kita pergi sebagai orang basuh pinggan, dapat sehari 30 ringgit. Tuan-tuan pergi kerja kedai makan tu, jangan duduk basuh pinggan sampai mati. Tuan-tuan kena ada cita-cita, satu hari aku nak buka kedai macam ni juga. Tuan-tuan belajar macam mana nak masak, macam mana nak menggurih kedai, simpan duit sikit. Bila tuan-tuan rasa mampu, keluar daripada kedai tu, buka gerai-gerai tepi jalan dulu. Tu simpan duit. Lama-lama tuan-tuan cari tempat strategik, bangunan ayak selesa. Akhirnya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh buka perniagaan di tempat yang makna kata orang ramai. Nak jadi sebuah empire ekonomi di bidang apa yang tuan-tuan ceburi, tuan-tuan bagi perkembangkan ilmu kita, jadi seorang yang berjaya di bidang masing-masing. Hampir kerja kedai komen, satu hari aku nak buka kedai workshop aku sendiri. Tanam sangat macam tu. Kita ingin maju. Jangan kita duduk jadi warak begitu, lembek tak bati pakai benda. Kita orang Islam kena macam tu. Tak salah inginkan ketinggian. Yang tak bolehnya takabur. Bila dah tinggi sombong, tak mau. Nak jadi manusia mulia, manusia agung, tak masalah. Boleh. Dan lagi kata musannif, menuntut ia bagi ketinggian yang ketahanan. Kerana roh itu daripada alam amrullah, yakni alam malakut. Kerana dalam diri kita ni ada roh. Roh kita dicipta oleh Allah di alam malakut sana, di langit sana. Dia memang nak tinggi. Langit pun tinggi, dia kira nak tinggi. Biasalah tu. Dan dengan sebab inilah, maka roh manusia itu menuntut ia akan rububiyah, yakni ketuhanan. Bukan dia nak jadi Tuhan dan nak jadi tinggi, nak jadi pemerintah, pentadbir, nak menguasai orang, nak kontrol orang. Itu memang sifat dia jenis macam tu. Dan menuntut ia akan ketinggian, dan menuntut ia akan penguasaan bagi manusia. Dia nak kontrol manusia. Dia mahu manusia dengar cakap dia. Tak salah kita nak manusia dengar cakap kita, tapi cakap kita kena betul. Cakap kita benda hak, dan kita nak manusia berpegang pada hak, tak apa. Yang tak boleh ni kita menguasai manusia, kita bawa manusia sesat, itu tak boleh lah. Kalau nak bawa manusia jalan kebenaran, mau manusia ikut kita atas jalan kebenaran, itu dipuji. Nabi-Nabi berdakwah,
Ajak umat ikut cakap dia. Cakap Nabi betul. Umat ikut dia, tak salah. Yang tak bolehnya kita nak kontrol manusia, bawa mereka derhaka kepada Allah, itu tak boleh lah. Nak bawa manusia ke jalan kebenaran, itu tak ada masalah. Memang macam tu pun yang kita nak. Itu dia. Itu dia. Dan kasih ia akan sifat kesempurnaan. Memang kita nak sifat-sifat mulia ni. Apa sifat Allah yang mulia-mulia? Ilmu, qudrat, iradat, hayat, sama, basar, kalam. Semua sifat-sifat Allah tu. Kita pun ada qudrat. Kita pun ada iradat. Kita pun ada hayat, sama, basar, kalam. Ada kat kita. Tapi bangsa majas lah. Kita nak kekuasaan memerintah negara untuk melaksanakan hukum Allah. Salah? Tak salah. Alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang yang kami bagi kuasa memerintah muka bumi Allah Ta'ala, mereka mendirikan solat. Apa makna diri solat? Pemerintah yang bawa rakyat tunduk dan patuh kepada Allah. Kita nak ini, nak dapat kuasa. Dengan kuasa itu kita bawa rakyat taat kepada Allah Ta'ala. Boleh tak boleh? Tak boleh. Wa atau zakat. Mereka mengeluarkan zakat. Maksud mengeluarkan zakat, mengagihkan kekayaan negara kepada yang berhak. Negara kita kaya, kita nak kuasa, supaya dengan kuasa itu kita menegakkan keadilan ekonomi, bantu orang miskin, bantu orang susah. Jangan harta kekayaan negara terkumpul di tangan orang tertentu saja. Kita nak benda ni. Salahkah? Tak salah. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang yang beri kuasa itu menegakkan ma'ruf, mencegah kemungkaran. Kita nak ketinggian kekuasaan untuk melaksanakan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Salah tak? Memang tak salah. Dipuji. Kan? Walillahi aqibatul umur. Dikembalikan seluruh urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak ada masalah. Jadi kemuliaan, nak kemuliaan itu tak silap, tak salah. Cuma bagaimana kita mengurus dia, itu yang penting, kan? Itu dia. Dan dari kerana demikian itulah, tiada engkau lihat akan seorang yang terlepas daripada berkehendak kepada kemuliaan dan kemegahan. Oleh kerana makna kata ruh kita ni dijadikan alam malakut, alam tinggi, maka ada sifat-sifat yang ada dalam diri manusia nakkan ketinggian, kemuliaan, kehebatan. Memang macam tu. Sebab itu kata Imam Ghazali, kita tak jumpa melainkan manusia mana pun dia nak kemuliaan, kecuali manusia yang gila. Dia gila, dia tak tahu fikir apa. Kalau manusia tu ada akal, siapa pun nak mulia. Ada budak pergi mengaji, saya ni pergi mengaji nak bodoh. Ada. Semua kata nak pandai. Cita-cita anda, saya bercita nak masuk universiti. Kalau keluar universiti, saya nak jadi Perdana Menteri. Cita-cita. Tak boleh rendah saja, cuba tinggi-tinggi. Hingga kan tuan-tuan orang yang tak cerdik pun, bila kita cerita kata dia cerdik, dia seronok. Apa? Memang macam tu lah panggil manusia. Kan? Inginkan kemuliaan. Cuma tu saya kata tadi, bagaimana kita mengurus dia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi. Dan alam amrullah, alam pemerintahan Allah itu daripada alam malakut. Kan? Di sini di dunia ni panggil alam mulk. Di atas tu panggil alam malakut. Alam malaikat duduk di atas tu. Itu dia. Yang permulaan sesuatu dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada nur kudratnya dengan tiada ada dahulu oleh sesuatu. Makna kata roh kita ni dijadikan oleh Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menjadikan. Sebelum tu belum ada roh. Kemudian baru dijadikan roh, barulah ada roh.
kuntu kanzan mukhfiyan fa ahbabtu an a'raf fa khalaqtul khalqa li'uraf. Aku ni, Allah kata, asalnya perbendaharaan yang tersembunyi. Aku suka aku dikenal. Ku jadikan makhluk supaya aku dikenal. Allah jadikan makhluk, jadikan roh. Dan Allah tanya roh, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala. Roh kata bahkan. Sebab itu dalam diri kita, tuan-tuan, yang ada roh ni, tak kira kita siapa dia pun, tuan-tuan, naluri kita dalam diri kita ni mengakui wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu naluri. Dr. Abdul Karim Zaidan, dia tulis satu buku, tuan-tuan. Nama buku tu Usulul Dakwah. Dia menceritakan bagaimana seorang pilot Jerman Timur. Dia ni komunis. Dia tengah bawa kapal terbang, jet pejuang dia, tiba-tiba jet pejuang dia kena tembak dengan tentera berikat. Jet pejuang dia ni hilang kawalan, nak terjun laut. Tahu macam mana, tuan-tuan? Pilot ni terselamat. Mungkin dia sempat keluar menggunakan payung terjun ke mana, tak tahu. Tapi dia selamat, berjaya diselamatkan. Pemberita interview dia, pengalaman dia ketika jet pejuang dia menjunam ke laut. Pengalaman dia, dia kata, saya ni, dia kata, dilahirkan daripada keluarga komunis. Kami menolak wujudnya Allah. Makna Tuhan tu tak ada, tak mengaku adanya Tuhan. Tapi yang saya pelik tu, dia kata, apabila kapal terbang menjunam nak jatuh dalam laut, ketika saya hilang kawalan, tak semena-mena keluar daripada mulut saya, oh my God, help me, wahai Tuanku, tolong aku. Sedangkan dia kata Tuhan tak ada. Bila dia cemat, oh my God. Itulah naluri, tuan-tuan, fitrah yang Allah letak dalam diri kita. Roh tadi, roh tu sebelum masuk tubuh badan kita, dia dah mengaku adanya Tuhan. Jadi sebab itu Allah hantar rasul-rasul untuk pupuk. Roh ni dipupuk, mengaku ada Tuhan ni dipupuk. Kenapa? Kalau biar begitu, dia tak boleh cari mana Tuhan. Maka dia hantar Nabi, sebut Tuhan kita nama Allah, sifat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tapi dia punya benih tu, benih iman tu, makrifah tu, memang ada dah dalam ruh kita, dalam diri kita, tuan. Tugas dia, kita pupuk baja bagi elok. Mengaji, faham, buat ibadat, jauh maksiat, buat taat, supaya ruh kita berkembang elok, sehat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan roh itu ibarat daripada jauhar yang halus. Dia ada jisim, ada jirim, ada jauhar. Zat Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Contoh jauhar, roh. Roh tengok, tak boleh tengok, pegang tak boleh, tapi ada. Tanda roh ada, kita hidup. Bila roh keluar pada badan, kita mati, kaku. Ada, tapi tak nampak, pegang tak boleh. Dia bukan jenis jisim, bukan jenis, makna kata jenis jirim. Roh ni jenis jauhar, jenis jisim yang halus, yang tak boleh makna dikesan dengan alat-alat saintifik. Cari roh tak jumpa, tapi ada. Macam kita current, tak nampak, tapi ada. Apa alamat ada current? Kipas memusi, lampu menyala, mic bunyi,
Tengah-tengah duduk mengajar ni, lampu padam gelap. Karan tak ada. Duduk 2 minit lepas tu, menyala balik. Karan ada. Dia tak? Ada tak berlaku sebaliknya? Tengah-tengah mengajar, lampu padam. Karan ada. Tak lagi menyala lampu, karan tak ada pula. Dia otak tak betul. Ya. Ruh kita, alamat dia. Itu bila bercakap, kita berjalan, kita hidup. Kerana ada ruh. Bila ruh keluar pada tubuh badan kita, kita matilah. Tapi nak pegang ruh, nak tengok ruh, tak upaya. Kita mati besok, kita boleh tengok lah. Mata hidup tak boleh. Sebab dia alam lain. Dia bukan boleh dilihat dengan mata biasa. Bukan boleh dipegang macam kita lah ni. Dia lain. Dia alam lain. Dia panggil jisim yang halus ataupun jauhar yang halus, yang tak ada bersusun daripada sesuatu. Dia tak macam jasad. Jasad bersusun. Daripada kepala, badan, tengkok, kaki tersusun. Tangan, kaki, kita kerat tangan ni, nampak susunan. Ada kulit, ada daging, ada tulang, ada darah, tersusun-susun. Roh tak tersusun macam jasad. Macam mana? Allah saja yang tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, depa tanya hang sat lagi Muhammad tentang roh, habaq kat depa roh urusan Tuhanmu, urusan Tuhanku. Kenapa? Kerana roh tuan-tuan di luar daripada pemikiran kita. Kita tak tahu nak habaq macam mana. Itu dia. Bersalahan jisim. Macam jisim, kita ni panggil jisim, ada kulit, ada bulu, ada daging, ada tulang, ada darah. Itu panggil berjisim. Maka iaitu jisim ni bersusun daripada 4 perkara. Apa dia? Daripada api dan air, tanah dan juga angin. Ni kita dijadi di mana? Api, tanah, air, angin. Itu dia. Mana kuat? Api ke, air ke, tanah ke, angin ke? Allah Rabbi ya Karim. Ini semua jenis panas-panas ni. Jenis berangin ni. Api, oh hebat lah. Api tuan-tuan, dia boleh bakar hangus. Api. Air, banjir habis, lingkup. Itu dia. Kalau angin, ribut habis. Ada tanah. Inilah kejadian kita. Jenis berangin, jenis panas, jenis memberontak, jenis melawan. Bagaimana kita nak urus bagi jadi elok, bagi cantik, kan? Supaya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif rahimahullah taala, dan martabat roh itu terlebih tinggi daripada martabat jisim. Roh bangsa langit, jisim bangsa bumi. Sudah tentulah roh lebih tinggi martabat. Tinggi betul apa? Iman. Iman apa dia? Beriman. Roh tu beriman. Roh tu beriman. Beriman dengan apa? Dengan roh, dengan hati. Beriman. Kufur pun dengan iman dengan roh juga. Jadi martabat tinggi di sisi Allah dengan sebab kita roh kita tadi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tuan-tuan, dia kira makanan jasad, dia kurang bagi perhatian kepada makanan roh. Kita tuan-tuan sakit badan, ambil kereta api hospital swasta tuan-tuan, kena 3-400. Sakit gigi ni takmin hospital kerajaan, pergi klinik swasta cabut gigi, habis RM100. Bila jasad kita sakit tuan-tuan, la tu pergi berubat. Tapi rohani sakit sikit sangat, kita bagi perhatian.
Hayya ala solah, azan semayang. Orang yang roh sihat, yang kenal Tuhan benar-benar kenal, dia malu tak main masjid, dia malu tak sahut seruan Allah tu, rasa malu. Sebab Allah panggil dia main semayang. Dan tuan-tuan, satu kawasan perumahan penduduk 10,000, berapa orang pergi masjid? Sikit sangat. Yang lain tu tuan-tuan macam tak kenal Tuhan, buat tak peduli. Jangan macam tu tuan-tuan. Yang main masjid tu, itulah orang yang sebenar-benar makrifah, kenal Tuhan, yang aku hamba dia, Allah Ta'ala Tuhanku. Dia akan sahut panggilan Allah. Kita kenal mak kita, mak panggil kita, sahut tak sahut? Mat, Maisat. Ya mak, apa ada apa mak? Itu anak taat pada mak bapak. Allah panggil, hayya ala solah, mai semayang. Kalau kita betul-betul kenal Tuhan, Allah Ta'ala tu Tuhan kita, kita akan mai. Tak tergamak, tak mai tuan-tuan. Tak tergamak. Inilah roh yang sehat, yang subur. Jadi yang tak mai tu banyaknya roh dia sakit. Tapi roh sakit, berapa orang nak pergi berubat? Nak mengubat roh dia. Tempat ubat roh, masjid lah. Di surau-surau lah. Mengaji, kenal Allah, beribadat kepada Allah, untuk ubat rohani kita. Ulama kata jasad ni laksana sangkar, roh laksana burung. Kita sangkar pun nak jaga, burung pun nak jaga. Kalau sangkar rosak, burung keluar lari. Tapi kalau burung mati, sangkar tak berguna. Kita pagi-pagi mangkit jaga sangkar. Lamuk, buh bernek, duk cuci sangkar. Burung lapang tak bagi mati, tak bagi makan. Burung sakit, kita tak bagi ubat. Mati burung, apa guna sangkar? Duk gantung sangkar keliling rumah, burung tak ada, buat apa? Burung tu rohani kita mati. Bila rohani mati, jasad jadi macam bangkai lah tuan-tuan. Semayang dah, puasa dah, tutup aurat dah, minum arak, berjudi, buat maksiat. Dia laksana bangkai, bukan orang hidup, bukan orang yang beriman, jenis hidup yang jenis macam tu. Bagi perhatian kepada rohani kita. Sebab rohani inilah akan disoal oleh Allah besok di akhirat. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa Nabi kamu? Siapa imam kamu? Soalan tu tala kat siapa? Tala kat roh. Yang diseksa roh tu. Yang dapat nikmat pun roh tu. Jasad jadi bangkai dia lah, jadi tanah lah. Jadi saya harap kita semua jagalah rohani kita tuan-tuan. Yaumala yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna harta benda nak pinak, melainkan yang berguna orang balik jumpa Tuhan bawa qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dua lagi alam ni dia nak pergi ni. Alam kubur, alam akhirat. Di sini kita cari bekal. Itu dia. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, maka sebab inilah, maka ruh manusia itu, iaitu menuntut akan rububiyah, yakni ketuhanan, dan menuntut ia ketinggian. Itu biasalah. Pasal dia dijadikan di alam tinggi, maka dia tukar kepada ketinggian. Dia nak jadi orang yang tinggi, orang yang mulia. Cuma bagi kita cari kemuliaan mengikut yang dikehendaki oleh Allah, itu saja. Bukan cari mulia nak ikut kehendak manusia, bukan macam tu. Dan menuntut ia disembah bagi manusia, maknanya dia nak manusia ikut dia. Dan
Manusia patuh perintah dia. Boleh kita merintah manusia, tak apa. Tapi merintah manusia dengan kehendak Allah, bawa manusia taat kepada Allah, tu tak apa. Jangan kita bawa manusia ikut kita, ikut Allah. Itu dah. Dan kasih ia akan sifat kesempurnaan. Kita nak buat apa pun nak sempurna, nak cantik, nak hebat. Ilmu yang tinggi, kekuasaan yang hebat, kemampuan yang ni, kita nak benda elok-elok semua. Dan menuntut ia akan perkara tersebut. Dan kerana inilah, demikian itulah, tiada engkau lihat akan seorang terlepas daripada berkendak kepada kemuliaan dan juga kemegahan. Siapa-siapa pun begitulah. Dia nakkan kemuliaan dan juga kemegahan yang dicela oleh syarak. Yang ini dilarang. Nak mulia yang dicela oleh syarak. Mencari kemuliaan, pijak kepala orang, menghina orang. Hati kita kemuliaan yang dipuji oleh Allah, itu tak apa. Macam disebut oleh Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu kaum diberi kemuliaan dengan sebab kita berpegang kepada agama Islam. Kita nak macam tu. Kerana adalah yang berkendak kemegahan, yang berkendak akan kemuliaan, berkendak kelebihan, dan yang berkendak akan ketuhanan itu, kelanya iaitu berkendak menyemutui Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan syirik yang masa khafi. Kita faham bahawasanya yang tertinggi, yang termulia Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasih Allah taala. Yang tinggi Allah. Bukan nak jadi Tuhan. Jadi Tuhan macam mana Fir'aun tu, itu syirik lah. Kan? Kita nak kemuliaan yang Tuhan redha, ketinggian yang Tuhan redha, kan? Kehebatan yang diredai oleh Allah, itu tak apa. Kalau kita nak semata-mata kemuliaan tanpa dihubung kaitkan dengan Allah Ta'ala, itu kemuliaan yang menyemutui Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu ibarat daripada ketinggian dan takbur dan juga kemuliaan. Makna kata ketinggian yang membawa kita takabur, itu tak boleh. Ketinggian kerana agama Allah Subhanahu wa taala, itu tak apa. Yang demikian itu iaitu ibarat daripada sifat huludiyah dan sifat rububiyah yang tertentu akan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ketinggian semua milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sebagai hamba Allah Taala, makna kata tak boleh, makna kata kita nak letakkan ketinggian hakiki itu untuk kita, tak boleh. Ketinggian hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tabiat manusia, dengan dia kata aktibar rohnya itu, maka kasih ia akan demikian itu, kerana adalah roh manusia itu ibarat daripada jauhar yang halus, yang dibangsa kepada perbuatan Tuhan, yang lebih hampir kepadanya dan mulia kepadanya daripada segala yang lain daripadanya, seperti firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Lagi akan bertanya mereka yang kafir itu akan dikau ya Muhammad daripada tabiat roh, maka kata olehmu roh itu iaitu daripada pekerjaan yang dibangsakan kepada Tuhanku. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, adapun tabiat manusia, perangai yang ada dalam diri kita, iktibarkan dengan ruh, sebab dalam diri kita ni ada ruh. Bangsa ruh ni dia inginkan kemuliaan, maka kasih ia akan demikian itu, kerana adalah ruh manusia itu ibarat berjauhar yang halus. Ruh kita dijadi oleh Allah daripada jisim yang halus, dibangsa kepada perbuatan Tuhan. Maka manusia ni, ruh ni terlebih hampir kepadanya dan mulia kepadanya daripada segala yang lain daripadanya.
ciptaan makhluk yang paling mulia, ciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadi manusia itu sebaik-baik kejadian, kerana memikul satu tanggungjawab, iaitu khalifah Allah di muka bumi Allah Ta'ala ini. Lagi tinggi kuat ibadat kita, lagi rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk yang paling rapat dengan Tuhan, paling dekat dengan Tuhan, ialah manusia. Seperti mana kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Nur Karim, Allah sebut apa? Wa iza sa'laka ibadi fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad, kamu jawab, aku ni dekat dengan manusia. Jadi makhluk yang paling dekat dengan Allah ialah manusia, sebab dia beriman kepada Allah. Tapi kalau dia kufur kepada Allah, dialah yang paling jauh daripada makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Imam Ghazali mengemukakan firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kelak Muhammad akan bertanya mereka itu tentang roh, bagi tahu roh tu urusan Tuhanku. Hakikat roh Allah saja yang mengetahui. Tapi sikit sebanyak kita dapat tahulah sikit-sikit tentang roh. Roh ni duduk dalam diri kita. Sifat dia daripada asal beriman dengan Allah. Dia nakkan ketinggian dan kemuliaan, sebab dia dijadikan di alam roh. Jadi kita lah yang akan mengurus roh, supaya roh kita dekat dengan Tuhan dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Jadi itulah lebih kurang tuan-tuan sekalian apa yang Imam Ghazali bagi tahu kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita jagalah roh kita seperti mana kita jaga, makna kata, jasad kita. Bahkan kalau boleh jaga roh tu lebih lagi. Sebab roh ni makna kata dia akan, makna kata, memasuki alam kubur. Dia akan berjalan jauh lagi. Maka dia memerlukan bekalan secukup-cukupnya untuk mengharungi dua alam, iaitu alam kubur dan juga alam bakhor, alam akhirat. Maka baki-baki umat kita, marilah kita beribadat kepada Allah dengan ibadat yang sungguh-sungguh, taat kepada Allah dengan taat yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ujian-ujian yang Allah datang kepada kita di alam mendatang ni, dengan pertolongan Allah dapat kita menempuh dengan jayanya, insya-Allah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.